Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pada minggu lalu, pihak kerajaan Singapura sudah pun mengumumkan bahawa mereka bersedia untuk hidup di dalam situasi endemik COVID-19 kerana mereka merasakan dengan apa yang dilalui negara Singapura dan juga dunia pada ketika ini mustahil untuk menamatkan ataupun meletakkan negara dengan jumlah kes yang minima. Jadi mereka beranggapan ataupun sudah pun melakukan tindakan bahawa rakyat Singapura perlu bersedia dengan hidup dalam COVID-19 tetapi dengan norma-norma baru seperti mana mereka melalui dan juga merasai penyakit-penyakit yang sedia ada seperti influenza, demam denggi, HFMD dan seumpamanya. Jadi mereka bergerak ke arah itu kerana untuk memberikan perkhabaran kepada rakyat mereka bahawa mustahil untuk tidak ada kes COVID-19 pada masa akan datang, tetapi mereka sudah pun bersedia dengan pelan tindakan untuk hidup dengan norma baru itu. Tetapi di Malaysia bagaimana? Adakah kita pada ketika ini sudah ada indikator yang boleh kita baca bahawa Malaysia juga akan hidup dengan endemik COVID-19 ini, ataupun kita akan melalui situasi parah ini dalam masa yang lebih lama dengan situasi yang kita hadapi sekarang? Jadi sebab itu kita tidak ada plan ataupun tidak ada peluang untuk melihat bahawa negara akan hidup dengan ataupun dikelilingi dengan endemik COVID-19. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam Saudara Nazri, terima kasih kerana menjemput saya dalam sesi ini. Prof, mungkin ramai masih terkeliru istilah-istilah perubatan dan juga kesihatan ini bahawa kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19. Ini sudah pun kita lalui hampir setahun, tetapi sebelum ini kita dalam situasi yang berbeza. Tidak ada COVID-19 dalam kehidupan kita. Jadi mungkin istilah-istilah pandemik, endemik, dan beberapa lagi, mungkin Prof nak jelaskan mengapa pakar perubatan meletakkan kategori-kategori ini dalam memastikan manusia dan virus ini ada situasi-situasi genting, boleh dikawal dan terpaksa hidup dalam virus itu. Mungkin sebagai permulaan Prof. Ya, pertama sekali kita lihat bahawa tiga terminologi ini sering digunakan oleh pakar-pakar kesihatan awam, terutama sekali pakar epidemiologi, untuk menerangkan tentang frekuensi ataupun kadar dan juga bilangan kes yang berlaku di dalam masyarakat terhadap suatu penyakit. Jadi terutama sekali penyakit yang berjangkit yang kita lihat sekarang ini. Walaupun terminologi yang sama boleh kita gunakan juga untuk penyakit-penyakit tidak berjangkit. Tapi untuk COVID-19 ini, keadaan yang penting adalah kita tahu berlakunya epidemik, iaitu peningkatan kes yang jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan dalam satu tempoh waktu yang kecil dan satu tempoh waktu yang pendek, dan kemudiannya disebut sebagai pandemik apabila dia melibatkan berbagai negara di dunia ini, dan biasanya untuk mengisytiharkan pada pandemik ini kita mengambil panduan daripada World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang akan melihat beberapa keadaan tertentu kemudian mengisytiharkan berlakunya pandemik. Apakah dia endemik? Endemik adalah situasi di mana apabila keadaan epidemik tadi beransur-ansur pulih, di mana bilangan kesnya akan menurun, tetapi tidak sampai ke arah zero ataupun nol, kerana penyakit ini masih lagi akan berada di dalam masyarakat dalam waktu yang sama, tetapi bilangan kes dan juga kadar jangkitannya adalah jauh lebih rendah. Tetapi berkemungkinan juga berlaku outbreak ataupun epidemik yang kecil apabila berlaku perubahan-perubahan tertentu di dalam populasi tertentu. Misalnya kalau ada kelompok masyarakat yang tidak mengambil vaksin berada dalam sekitaran tertentu, ini akan berlakunya epidemik kecil ataupun disebut sebagai outbreak. Jadi secara keseluruhannya endemik adalah keadaan di mana frekuensi penyakit tersebut akan menjadi rendah dengan kadar jangkitan yang rendah, dan ianya berlaku sebagai akan menjadi salah satu daripada penyakit yang akan berada dalam tempoh yang lama di dalam masyarakat kita. Menarik dengan tiga istilah, iaitu
pandemik, endemik dan juga epidemik. Ini jelas bahawa inilah yang sering digunakan oleh pakar kesihatan awam dan juga pakar epidemiologi. Jadi Prof, apabila Singapura membuat tawaran ataupun mengkhabarkan kepada rakyat mereka bahawa mereka perlu bersedia dari sekarang bahawa COVID-19 tidak akan jadi nol, tidak akan jadi kosong di negara mereka, dan memberitahu kepada rakyat Singapura mereka perlu hidup dengan endemik COVID-19. Jadi kita faham bahawa negara ini negara pulau, negara kecil sekitar 4 juta ke 5 juta populasi, dan situasi COVID mereka terkawal, sistem kesihatan awam hospital mereka tidak overwhelm ataupun tidak lumpuh, kes-kes saban hari agak rendah di bawah 3 digit dan sebagainya. Jadi mereka sudah bersedia untuk hidup dalam endemik seperti mereka hidup dengan flu, dengan denggi, penyakit kuku dan mulut dan sebagainya. Jadi adakah mereka benar-benar merasakan mereka tidak akan ada satu lagi pandemik pada masa akan datang? Sebab itu pakar kesihatan awam mereka dan juga mereka pakar-pakar yang lain sudah merasakan mereka perlu memberikan satu indikator kepada rakyat, mereka perlu bersedia hidup dengan endemik. Dan mungkin ada mutasi-mutasi varian baru COVID-19 tetapi mereka masih boleh mengawalnya. Pandangan Prof. Ya, semua 195 buah negara di dunia mengharapkan kita akan berada atau menuju ke arah situasi seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan Singapura, iaitu di mana keadaan pandemik tadi akan diisytiharkan tamat seperti mana yang kita lihat. WHO mengisytiharkan tamatnya pandemik disebabkan oleh H1N1. Tetapi untuk mengisytiharkan pandemik tadi tamat dan kemudian beralih kepada keadaan endemik ini mungkin memerlukan masa yang agak lama. Tapi saya ingin bandingkan apa yang berlaku di Singapura dengan negara kita dan juga negara-negara berkembang yang lain. Seperti mana yang Saudara Razi katakan tadi, Singapura adalah merupakan negara yang kecil, sebuah negara pulau dengan penduduk sekitar 4 juta orang secara keseluruhannya. Penduduknya kecil dibandingkan dengan kita yang hampir 8 kali lebih besar penduduknya. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia, 275 juta penduduk, jauh lebih besar. Lagi besar saiz negara tersebut dengan pelbagai lapisan masyarakat lebih sukar untuk kita mengawal epidemik yang sedang kita lakukan, dan mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk pergi ke arah endemik. Kemudian kita lihat sekalian Singapura dalam melaksanakan SOP dan juga melaksanakan aktiviti pencegahan seperti melakukan social distancing, penjarakan sosial dan sebagainya, dan juga penguatkuasaan. Mereka begitu serius sekali, dan penguatkuasaan yang mereka jalan adalah merupakan penguatkuasaan yang begitu intensif dan saksama, dan masyarakat menerimanya. Jadi apabila kita melakukan perkara-perkara begini, ada juga menteri yang tidak mengikut SOP dan sebagainya. Apabila kita menunjukkan perkara-perkara ini, apakah mesej yang kita berikan kepada ahli masyarakat? Maka masyarakat, untuk menggembelingkan tenaga masyarakat, kita mesti menunjukkan contoh tauladan yang baik. Dan ini tidak ada. Masih ada kurang di Malaysia dibandingkan dengan kualiti pemimpin dan juga integriti yang ada di negara-negara yang maju, termasuk Singapura dan juga negara-negara Eropah. Kita lihat di negara Eropah juga seperti Itali dan sebagainya sudah mula melakukan kelonggaran, dan mereka juga akan menuju ke arah endemik. Ini yang perkara yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk menuju ke arah endemik, aktiviti yang penting yang kita harus berikan tumpuan khusus adalah vaksinasi. Kalau vaksinasi kita masih lagi di bawah 10%, yang kita lihat sekarang sekitar 6-7% saja penduduk yang mendapatkan vaksinasi, kita memerlukan masa yang lama untuk memastikan bahawa ini akan dapat kita tangani, dan juga kita pastikan supaya penduduk kita mendapat vaksin yang dengan liputan yang baik. Kalau liputan masih rendah, maka sukar untuk kita pergi menuju ke arah mengawal ataupun mencapai ke arah endemicity yang kita lihat yang sudah mula dicapai oleh beberapa buah negara di Eropah dan juga mungkin juga Singapura pada masa hadapan. Yang kedua adalah apabila kita berada di peringkat endemik, kita harus bersedia dengan sistem surveillance yang baik. Surveillance ni apa? Surveillance ni adalah merupakan kaedah untuk mengenal pasti kes yang berlaku di dalam lapangan, di kalangan masyarakat, supaya kita dapat melakukan deteksi awal sehingga tidak berlaku outbreak ataupun epidemik yang secara tertumpu kepada kawasan-kawasan tertentu. Ini harus dilakukan dengan baik, dan kenapa kita perlukan surveillance ini? Inilah merupakan senjata kita untuk memastikan bahawa frekuensi ataupun kadar kejangkitan di dalam masyarakat itu dapat diatasi dengan cepat mungkin. Untuk melakukan surveillance yang baik, kita memerlukan tenaga kerja yang mencukupi.
ahli-ahli kesihatan masyarakat, pakar-pakar kesihatan masyarakat harus diberikan sumber yang mencukupi untuk melakukan surveillance supaya mereka dapat mengumpulkan data dan mengambil tindakan-tindakan yang tegas, yang cepat apabila ini berlaku. Ini masih lagi kurang kalau kita lihat bajet Kementerian Kesihatan yang diberikan kepada perkhidmatan kesihatan awam, iaitu public health sendiri, jauh lebih rendah. Mungkin dalam sekitar 30 ke 40% saja. Kebanyakan daripada bajet kita adalah ditumpukan kepada rawatan di dalam hospital, untuk rawatan-rawatan ICU dan sebagainya. Jadi perkhidmatan pencegahan harus diberikan dana yang mencukupi supaya mereka dapat mendapat lebih banyak kaki tangan yang terlibat dalam masa yang sama. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah reformasi dalam sektor kesihatan. Ini penting. Kalau kita tidak melakukan reformasi dan tidak melakukan apa yang kita sebut sebagai desentralisasi daripada perkhidmatan, maka ini akan menimbulkan berbagai-bagai masalah. Kalau kita lihat sekarang, Kementerian Kesihatan sedang bergelut dengan masalah kekurangan kaki tangan. Ini merupakan satu lagi masalah besar yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan dengan secepat mungkin, dengan tindakan-tindakan yang penting, tindakan-tindakan yang efektif supaya sistem kesihatan itu tidak lumpuh. Barulah kita bersedia untuk menuju ke arah mengawal keadaan dalam bentuk endemik seperti mana yang dikatakan oleh Nazri tadi. Prof, untuk bergerak pantas ataupun bergerak lebih cepat menjadi negara yang akan hidup bersama COVID-19 dalam kategori endemik ini, beberapa perkara sudah dijelaskan oleh Prof sebentar tadi. Tapi realiti di Malaysia, apakah perkara yang boleh kita lakukan sekarang untuk kita bergerak menjadi sebuah negara yang akan hidup dalam endemik COVID-19? Ya, seperti mana saya katakan tadi, pertama sekali yang paling penting, yang paling efektif sekali adalah kita mesti melakukan proses imunisasi dengan secepat mungkin mencapai tahap yang cukup tinggi. Selagi kita tidak mencapai sekurang-kurangnya 50-60% daripada penduduk kita mendapatkan vaksin, dan ini akan menimbulkan berbagai masalah dan mungkin kita akan terpaksa mengharungi masa yang lebih panjang untuk mencapai ke arah endemicity ini atau mencapai ke arah endemik yang kita harapkan. Jadi vaksinasi itu satu daripada perkara yang harus kita lakukan dengan begitu intensif, dan kita perbetulkan semua proses-proses yang dilakukan. Yang kedua adalah kita harus memperbaiki sistem kesihatan yang sedia ada, dan juga kita harapkan bahawa pemimpin-pemimpin kita menunjukkan tauladan yang baik bagi memikul tanggungjawab supaya memimpin rakyat mematuhi semua tindakan-tindakan pencegahan yang kita lakukan sebagai tambahan kepada imunisasi atau vaksinasi ini. Prof, untuk kita bagi sedikit kata berita gembira lah, ataupun beri sedikit gambaran bagaimana hidup dengan endemik. Kalau kita boleh gambarkan sekarang, kalau denggi itu memang ada di keliling kita, kita hanya mengawal pencegahan. Kita banyak melakukan pencegahan daripada kita dijangkiti dan mendapat rawatan. Itu agak terlambat kerana denggi sampai sekarang tidak ada ubat untuk merawatnya. Jadi kalau COVID-19 ini, kalau Singapura mereka sudah ada plan ataupun sudah ada blueprint endemik COVID-19 Singapura. Bagi negara kita, kalau boleh Prof jelaskan indikator bagaimana kita akan hidup dengan endemik COVID-19 jika kita dapat selesaikan apa yang Prof katakan tadi. Ya, saya bayangkan keadaan seperti mana yang berlaku dalam outbreak ataupun epidemik yang penyakit-penyakit yang lain, di mana apabila sampai satu tahap, apabila frekuensi dan juga kadarnya jauh lebih rendah daripada keadaan epidemik ini, maka WHO akan membuat keputusan mengatakan tidak lagi berlaku keadaan pandemik dan negara boleh mengambil tindakan sendiri. Ini melihat kepada beberapa indikator, termasuklah indikator dari segi kadar kenyangkitan dan juga bilangan kes yang ada dan sebagainya. Apabila kita sampai ke tahap itu, maka apa yang berlaku adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi, surveillance. Surveillance ini penting, di mana kaki tangan kesihatan akan mendapat laporan mengenai kejadian COVID-19 ini yang mungkin dilaporkan oleh doktor-doktor yang merawat pesakit di klinik-klinik kerajaan dan juga klinik swasta, dan tindakan akan diberikan secara tertumpu kepada kelompok yang mana berlakunya COVID-19 ini. Pada masa yang sama,
apabila kita kenal pasti kumpulan-kumpulan yang tidak mendapatkan vaksinasi, maka satu kumpulan kerja ataupun working group akan terus berada di lapangan untuk terus pergi ke sana dan memberikan vaksinasi. Jadi laporan dan sebagainya itu dijalankan dengan secara berkala daripada masa ke semasa, dan setiap daerah dan juga setiap negeri bersedia dengan tim mereka sendiri untuk menangani masalah ini apabila berlaku saja beberapa kes yang dilaporkan melalui sistem yang sedia ada. Jadi itu yang kita dapat gambarkan. Pada masa yang sama mungkin apabila kita sudah mencapai tahap endemik ini, mungkin sudah ada ubat-ubat rawatan yang telah pun berkesan yang dapat kita kenal pasti. Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh negara yang merancang ke arah endemik ini adalah mencari kaedah supaya penduduk dapat melakukan ujian-ujian saringan sendiri. Misalnya kita di United Kingdom dan juga di Eropah, mereka memberikan kepada ahli masyarakat ujian-ujian yang dapat dilakukan menggunakan saliva atau air liur, dan juga menggunakan pernafasan, sistem pernafasan. Apabila ahli masyarakat sendiri ada simptom and sign, mereka sendiri melakukan ujian tersebut, dan apabila didapati positif, mereka akan melaporkan kepada pihak Kementerian Kesihatan supaya assessment dapat dijalankan, dan biasanya cuma kes-kes yang mempunyai sign and symptom dan sebagainya akan dimasukkan ke hospital. Kebanyakan pada kes-kes biasa, mereka akan melakukan isolasi di rumah saja, dan ini memerlukan tingkat tanggungjawab yang tinggi di kalangan ahli masyarakat. Jangan ada pula yang tidak mahu melaporkan apabila mereka dapati positif dan kemudian tidak bertanggungjawab, tidak melakukan social distancing, isolasi dan sebagainya. Ini akan melakukan outbreak yang akan berlaku seterusnya. Prof, adakah kita boleh gambarkan ketika itu masyarakat tidak perlu apabila berada di luar di tempat yang padat, tidak perlu memakai pelitup muka lagi dan tidak perlu melakukan penjarakan sosial lagi ketika itu? Ya, apabila kita mencapai tahap imunisasi yang tinggi, maka mungkin tidak perlu lagi memakai pelitup muka, dan tapi ini harus dilakukan dengan betul supaya waktu bila yang akan diumumkan perkara tersebut. Kita lihat contoh seperti di Amerika Syarikat, sudah mereka mengadakan polisi tidak perlu lagi memakai pelitup muka sekiranya mereka sudah mendapat imunisasi 2 dos daripada vaksin yang digunakan sekarang. Jadi mungkin social distancing juga yang kita jalankan sekarang mungkin dapat kita kurangkan kaedah untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi ini akan berlaku mana kita akan balik ke arah normalisasi. Yang akan kita lakukan adalah ujian-ujian sendiri untuk mendeteksi kalau kita mempunyai jangkitan tersebut apabila mempunyai sign and symptom ataupun tanda-tanda penyakit tadi. Prof, kita melihat timbul varian ataupun mutasi baru COVID-19 terkini di Britain ataupun di Eropah. Mereka bimbang walaupun mereka sudah bersedia untuk membuka semula ekonomi dan juga aktiviti sosial, tetapi peningkatan varian baru India merisaukan dan mereka sudah bersedia untuk memberikan jab ataupun suntikan booster COVID-19. Pandangan Prof? Ya. Varian Delta yang kita lihat sekarang ini berlaku mempunyai tahap jangkitan yang begitu tinggi, dan juga ada maklumat-maklumat terkini kemungkinan juga varian ini juga menyebabkan penyakit yang lebih parah walaupun data tersebut belum lagi betul-betul dipastikan. Walaupun kita tahu bahawa kadar jangkitan adalah tinggi dan ini memerlukan besar kemungkinan pada masa hadapan kita akan memerlukan booster dos yang ketiga, dan mungkin terpaksa dilakukan di setiap tahun. Jadi keadaan ini akan berterusan untuk beberapa tahun, dan mungkin WHO akan mengeluarkan garis panduan bagaimana booster ini akan dilakukan dan juga bagaimana dari segi jenis-jenis vaksin yang akan diiktiraf. Pada masa sekarang ini menjadi perkara besar kerana perkara utama dibincangkan di peringkat internasional kerana ada beberapa negara tidak mengiktiraf vaksin yang diberikan yang dikeluarkan oleh negara-negara walaupun mendapat lesen daripada pengeluar asal. Ini pada pendapat saya merupakan satu perkara yang perlu ditangani dengan segera. Kalau tidak, kita tidak akan dapat berada dalam fasa endemik dengan selesa kalau masih lagi ada keadaan-keadaan seperti ini sehingga kan kita perlukan dos ketiga tapi vaksin tadi tidak iktiraf dan sebagainya. Ini harus diselesaikan di peringkat diplomasi internasional. Prof, adakah sekarang ini, ketika ini
kewajaran ataupun keperluan Malaysia menyediakan pelan blueprint endemik COVID-19? Adakah kita perlu lakukan sekarang? Kerana kita dah dengar macam-macam pelan pemulihan negara, fasa 1, fasa 2, fasa 3, tetapi endemik ini satu pelan yang berhati-hati dan kita akan memberikan ataupun informasi ini kepada rakyat dan semua stakeholders negara, jadi mereka sudah bersedia apabila kita bergerak ke arah itu. Pandangan Prof? Ya. Pada pandangan sekarang, saya memang kita harus bersedia sekarang kerana kita tidak boleh lagi melakukan PKP ini dalam berulang-ulang sehingga tidak menghasilkan apa-apa output yang positif. Karena kalau kita melakukan PKP selepas satu PKP dan sebagainya, perkara ini akan terus berulang tanpa tindakan yang jelas. Jadi pada masa sekarang saya cadangkan bahawa kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa khusus yang diketuai dan juga diterajui oleh mereka pakar-pakar yang mungkin di dalam dan juga di luar daripada Kementerian Kesihatan untuk sama-sama mencari memberikan idea. Malaysia sebenarnya mempunyai banyak pakar-pakar yang tersohor di peringkat nasional dan juga internasional dan mungkin bukan berada dalam Kementerian Kesihatan, harus mereka digabungkan supaya jawatankuasa ini dapat memberikan merangka pelan yang efektif dan juga mendapat akses kepada data-data bagi membuatkan kita katakan telahan dan juga membuat prediction untuk keadaan insiden dan juga prevalen penyakit ini pada masa akan datang. Terutama sekali insiden penyakit COVID-19 ini apakah akan berlaku pada masa hadapan dengan mengambil kira keadaan-keadaan di sekeliling selain daripada keadaan sekitaran yang melibatkan pesakit-pesakit ini. Jadi memang perlu kita adakan satu pelan tindakan segera kerana kita tidak boleh lagi mengharapkan bahawa kita melakukan PKP berulang kali tapi kes masih lagi banyak dan ini akan merupakan satu perkara yang cuba kita elakkan. Singapura begitu optimis mereka akan melalui ini untuk hidup dalam COVID-19, tetapi mereka berhati-hati dan mereka masih concern dengan keperluan memberikan vaksinasi kepada kelompok rentan, terutamanya golongan veteran, golongan tua yang berumur 60 tahun ke atas, kerana ada lagi yang tidak dapat vaksin, ada yang vaksin hesitant dan sebagainya, dan mereka ingin melakukan cepat perkara ini dan dibentangkan secara komprehensif di Parlimen. Dan kita mendapat khabar hari ini Perdana Menteri memberi kebenaran untuk melakukan pembukaan Parlimen pada hujung Julai dan awal Ogos tahun ini. Jadi ini merupakan khabar baik. Jadi mengapa Parlimen perlu dijadikan medan terbaik untuk menyediakan pelan-pelan besar untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19, Prof? Ya, Parlimen merupakan suatu entiti yang paling penting yang mengawal dari segi check and balance dalam setiap aktiviti yang kita lakukan, dan kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ini bukan satu perkara kecil yang melibatkan ramai nyawa yang terkorban pada masa yang sama, menyebabkan keadaan status sosial ekonomi kita memberi kesan yang begitu negatif. Ini yang dapat kita selesaikan kalau sekiranya Parlimen dibuka dengan segera. Terima kasih. Sebentar tadi kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar kesihatan awam kita yang kini berada di Kuwait. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.